Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pelajar diminta untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap penerangan yang akan dibuat oleh cikgu. Hari ini, cikgu akan membuat penerangan berkenaan satu topik di bawah aspek tata bahasa, iaitu jenis-jenis ayat. Baiklah, ayat dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu yang pertama, ayat penyata. Kedua, ayat tanya. Jenis yang ketiga ialah ayat perintah dan yang terakhir ialah ayat seruan. Sekarang kita fahami jenis ayat yang pertama terlebih dahulu, iaitu ayat penyata. Apa itu ayat penyata? Ayat penyata merupakan ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu hal. Ayat penyata ini juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Berikut merupakan contoh-contoh bagi ayat penyata. Contoh yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman dilahirkan di Istana 3 Tingkat Alor-Star Kedah. Ayat ini menyatakan di mana Tunku Abdul Rahman dilahirkan. Contoh yang kedua ialah Tunku Abdul Rahman Putra membuat pengisytiharan kemerdekaan di Padang Pahlawan. Ayat ini pula menyatakan di mana laungan kemerdekaan dilaungkan. Jelaslah di sini bahawa ayat penyata ini ialah ayat yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu. Jenis ayat yang kedua pula ialah ayat tanya. Jadi, apa itu ayat tanya? Ayat tanya merupakan ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Terdapat 2 jenis ayat tanya. Pertama ialah ayat tanya dengan kata tanya dan yang kedua ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Pertama, kita lihat jenis ayat tanya yang pertama, iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Kata tanya merujuk kepada apa, siapa, bila, mana, bagaimana dan sebagainya. Hal ini bermaksud ayat tanya jenis pertama ini mengandungi kata tanya seperti yang telah cikgu sebutkan tadi. Ayat tanya ini juga ditandai dengan tanda soal pada bahagian akhir ayat. Contoh ayat yang pertama ialah siapakah bapa pemodenan? Ayat ini mengandungi kata tanya siapakah. Contoh yang kedua pula, berapa tahun Tun Dr. Mahathir berkhidmat sebagai Perdana Menteri? Ayat ini pula mengandungi kata tanya berapa. Baiklah, kita beralih pada jenis ayat tanya yang kedua, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya. Apa pula yang dimaksudkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya? Baiklah, ayat ini merupakan ayat yang diucapkan dengan nada suara ditinggikan pada akhir ayat. Ayat ini juga ditandai dengan tanda soal. Baiklah, contoh-contoh bagi ayat tanya tanpa kata tanya ialah yang pertama, Tunku Abdul Razak Perdana Menteri yang kedua? Baiklah, contoh kedua ialah Tun Abdullah dilahirkan di Pulau Pinang. Kedua-dua ayat ini perlu dibaca dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dan kedua-dua ayat ini juga ditandai dengan tanda soal pada bahagian belakang ayat. Sekarang kita fahami jenis ayat yang ketiga pula, iaitu ayat perintah. Ayat ini digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah pula terbahagi kepada 4 jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Jenis ayat perintah yang pertama ialah ayat suruhan. Ayat suruhan merupakan ayat yang digunakan bagi memberi arahan atau memerintahkan seseorang untuk membuat sesuatu. Contoh yang pertama ialah, minumlah kopi ini dahulu. Ayat ini jelas menunjukkan seseorang menyuruh orang lain untuk minum kopi terlebih dahulu. Contoh yang kedua ialah, siapkan kerja rumah itu. Ayat ini jelas menunjukkan seseorang memerintahkan orang lain untuk menyiapkan kerja rumah. Baiklah, kita beralih pada jenis ayat yang kedua, iaitu ayat larangan. Ayat ini melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Ayat ini menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tak usah.
Contohnya, jangan sesekali lupa akan perjuangan tokoh-tokoh negara dalam mencapai kemerdekaan. Ayat ini jelas menunjukkan konsep larangan dan mengandungi kata larangan jangan. Contoh yang kedua ialah, tak usah kau fikir tentang mereka. Ayat ini pula mengandungi kata larangan tak usah dan melarang seseorang untuk berfikir tentang orang lain. Jenis ayat perintah yang ketiga ialah ayat silaan. Ayat ini pula bertujuan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang dan ayat ini pula mengandungi kata silaan seperti sila atau jemput. Contoh ayat ialah, jemputlah singgah ke rumah nenek saya. Manakala contoh yang kedua ialah, sila beratur sebelum masuk ke dalam muzium. Kedua-dua ayat tersebut jelas menunjukkan kata silaan iaitu jemput dan sila. Jenis ayat perintah yang terakhir ialah ayat permintaan. Ayat ini digunakan untuk memohon atau meminta pertolongan. Ayat ini pula menggunakan kata permintaan seperti minta atau tolong. Contohnya, tolong ambilkan buku bahasa Melayu itu. Dan contoh yang kedua ialah, minta tuan dan puan bersabar. Kedua-dua ayat ini jelas menunjukkan permintaan seseorang daripada orang lain dan kedua-duanya mengandungi kata permintaan seperti tolong dan minta. Jenis ayat yang terakhir ialah ayat seruan. Ayat seruan merupakan ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, gembira, sakit, benci dan sebagainya. Pada bahagian akhir ayat ini akan diletakkan tanda seru, manakala pada awal ayat ini akan didahului oleh kata seru seperti amboi, wah, oh, aduh, cis dan sebagainya. Berikut merupakan contoh-contoh bagi ayat seru, iaitu yang pertama, wah, besar sungguh pengorbanan seorang pemimpin. Contoh kedua pula, cis, berani Salmah mengejek aku. Dan contoh yang terakhir ialah, syabas, kamu mendapat keputusan yang cemerlang pada semester ini. Ketiga-tiga ayat ini didahului dengan kata seru, iaitu wah, cis dan syabas. Selain itu juga, kesemua ayat ini juga diakhiri dengan tanda seru. Oleh itu, jelaslah di sini terdapat 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Cikgu berharap agar pengenalan yang diberikan oleh cikgu dapat difahami dengan baik oleh para pelajar. Sekian sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.